Dah nampak? Boleh nampak skrin cikgu? Boleh. 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 Okey, so kita akan mula dengan mana slide cikgu? Okey, dekat sini. So hari ni kita akan sambung belajar untuk bab 5. Ini bab 5 part 2 lah, bahagian 2. Lepas tu kita akan habis kelas hari ni, kita akan tamat bab 5. So minggu depan kita akan masuk bab 6. Okey. Selamat datang pada yang baru masuk. Okey, cikgu pun baru nak mula. Okey, hari ni kita akan belajar bab 5 bulatan sambungan daripada yang semalam, yang hari Isnin yang lepas. Okey, sebelum tu kita imbas kembali dahulu apa yang kita dah belajar. Okey, ini yang kita dah belajar, bulatan. Hari tu cikgu bagi tahu kan. Cikgu ada buat peta konsep sikit kan apa yang kita dah belajar. So, yang pertama adalah bahagian bulatan. Ini cikgu ada bagi tips hari tu. Kamu ingat tak ada tips apa yang cikgu bagi? Kan, yang ni kan. 1, 3, 3, 4. 1 ni adalah pusat. Okey. 3 ni bahagian dalam. 3 lagi bahagian luar. Dan yang ini, 4 ni dia ada bahagian. Okey, kalau kamu lupa boleh tengok balik video yang hari Senin lepas. Yang mana 1 ni pusat lah. Lepas tu yang kat dalam ni, dia macam ada 1, 2, 3. Yang mana ini adalah radius. Ini adalah diameter. Dan ini adalah perentas. Yang kat luar ni, 1. Sekejap, ada yang nak masuk. Okey, yang kat luar ni adalah lilitan. Lepas tu dia ada dekat sini, yang mana ini adalah lengkuk minor, lengkuk major. Boleh tengok balik yang tu. Ataupun kalau kita sempat nanti sebelum kita tamat kelas, kita tengok balik ya. Okey, jadi ini pun sama, dia ada 4 perkara. Okey, itu adalah apa yang kita belajar hari Senin yang lepas. Yang kedua adalah kita belajar juga tentang jejari yang berserenjang dengan perentas. Jejari yang berserenjang dengan perentas akan menghasilkan perentas yang sama panjang. Okey, yang ini pula dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu sebaliknya. Ini yang cikgu bagi tahu lah hari tu. Yang bayangkan ada lidi, kita letak pada pinggan. Okey, kalau dia sama, lidi kan sama panjang. Bermakna perentas tu bila sama panjang, dia bila dia bahagi pada center ni, dia akan menghasilkan sama jarak lah. Dan yang ketiga adalah perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Ini sama juga, same goes to that one. Kalau kita letak lidi kan sama panjang. Jadi bila kita letak dekat pinggan, bahagi dekat sini ni adalah sama panjang. Bila perentas sama panjang, kita akan hasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, ini yang kita belajar kelas yang lepas hari Senin tu. Jadi, kita akan belajar hari ni hasil pembelajaran. Ini 3 perkara yang kita akan belajar. 3 perkara tapi ringkas je. Nampak banyak 3 benda tapi sikit-sikit ringkas je. Okey, yang pertama adalah menentukan hubungan antara lilitan. Okay, kita akan belajar berkaitan dengan lilitan, diameter dan mentakrifkan pi. Okey, ini perkara baru. Kamu sebelum ni kamu pernah jumpa tak perkataan pi ni? Tak. Okey, jadi hari ni kita akan jumpa dan kita akan pakai sampai tingkatan 5. Which is apa nama? Ini adalah pi. Ini dalam bahasa Inggeris, ini dalam bahasa Melayu. Pi nama dia. Mentarifkan nilai pi. Kadang-kadang ada cikgu dia buat macam ni, kadang-kadang ada cikgu buat macam ni, kadang-kadang ada cikgu buat macam ini. Semua sama. Boleh je yang mana-mana. Dan menerbitkan rumus lilitan bulatan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tentukan luas. Kita nak cari luas bulatan berdasarkan rumus pada latihan yang betul. Dan yang ketiga, menentukan panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Luas sektor berdasarkan rumus pada latihan. Ini panjang lengkuk macam ni. Ini bulatan, ini center. So, ini kan lengkuk minor, lengkuk major kan. Jadi, kita nak cari lengkuk ni. Berapa. Dan sama juga luas sektor ni, kalau ini adalah bulatan. Okey. Ini adalah luas sektor. Jadi, kita nak cari luas ini. Itu apa yang kita akan belajar pada hari ini.
So cikgu tak buat banyak. Hari ni ada 11 slide je. Jadi kita dah masuk slide keempat. Tak banyak pun, sekejap je. Okey, jadi ini yang kamu kena salin. Hubungan lilitan bulatan dengan diameter. Okey, jadi kamu kena tahu pi ni. Ini nama dia pi. Untuk mencari nilai dalam bulatan, dia akan ada pi. Okey. Dan ini adalah formula lilitan bulatan. Lilitan sebuah bulatan. Sorry. Rumus lilitan. Okey. Apa yang kita belajar hari ni kan? Apa benda yang ni kan? 5.3.1 kan? Okey, cikgu tunjuk macam ni. Contoh, kita ada satu bulatan. Okey. Let's say this one. Satu bulatan. Kita nak cari ukur lilit ni. Perimeter dia berapa? Macam mana kita nak cari? Kita tak boleh nak pakai pembaris. Kita tak boleh nak pakai tali tape boleh lah kan, tali yang macam nak ukur baju tu kan. Tapi let's say kalau kita nak ukur lilitan bumi atau kita nak ukur lilitan bulatan, lilitan bulan. So kita tak dapat ukur pakai pembaris. Jadi macam mana nak ukur dia? Dia ada pengiraan dia. Dan pengiraan tu melibatkan ada nama dia pi. Okey. Ini kita ada dua formula. Okay. Kita ada dua formula. Nama dia kan lilitan. Kita nak cari lilitan kan. Ini kalau formula diberi diameter. Let's say kita ada, cikgu bagi contoh pinggan lah kan. Kita ada pinggan. Yang mana pinggan lah. Okey, pinggan lah. Kita ada pusat. Jadi jika maklumat diberi, kita tahu nilai diameter dia. Okey, kita tahu nilai diameter. Tengok pinggan kan kita boleh ukur pakai pembaris. Yang mana kat sini kita boleh tahu contoh sini adalah 15. Ataupun diameter lah kita tulis. Jadi kita akan pakai formula ini. Lilitan sama dengan pi d. Okey, lilitan sama dengan pi d. Tak ada tulis kot. Boleh tak? Lilitan sama dengan pi d. Okey. Yang kedua, jika kalau soalan diberi, kita tahu kan, kita tak tahu, contohnya kan macam cikgu bagi tahu kalau bumi. Bumi kita tak tahu, payah untuk kita tahu dia punya diameter. Jadi macam mana kita nak tahu adalah kita, kalau kita diberi maklumat hanya radius saja. Radius ataupun jejari. Okey, bila jejari kita akan pakai formula ini. Okey, lilitan sama dengan 2 pi j. 2 pi j. Ini kalau diberi diameter, ini kalau maklumat diberi radius atau jejari sahaja. Okey, nilai pi ni adalah dia akan diberi dalam peperiksaan, dalam kertas dia akan bagi tahu. Pi ni dia ada dua. Sama ada 22/7 ataupun 3.142. Ini maklumat tambahan lah untuk kamu. Cikgu tak masukkan dalam slide ni. Tolong salin. Nilai pi. Nilai pi ni ada dua. Kalau soalan tulis diberi 22/7, pakai yang ini dalam pengiraan. Tapi kalau dia bagi 3.142, pakai 3.142 dalam pengiraan. Ini adalah nilai pi. Okey, pi ni digunakan untuk mengira bulatan. Okey, ini lilitan. Kita nak cari lilitan bagi sesuatu perkara yang bulat. Kan, contohnya bumi, pinggan, apa lagi? Lampu, mentol, semua tu, roda, semua kita nak kira dia, lilitan dia adalah menggunakan formula ini. 2 pi j atau pi d. Macam mana kita nak tahu pakai formula yang mana? Kalau diberi jejari, kita pakai 2 pi j. Kalau diberi diameter, kita pakai pi d. Okey, so far semua faham? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, yang lain? Tak ada. Okey. So itu yang pertama, kita nak cari lilitan. Okey, sekarang jom kita buat latihan dulu. Okey, cuba kamu salin dulu yang ni. Hitung lilitan sebuah bulatan. Dia beritahu, hitung lilitan sebuah bulatan. Okey, kita ada bulatan. Dia pun suruh hitung lilitan dia ni. Berapa lilitan dia? Let's say kalau kita ada tayar basikal. Okey, ada soalan dia tanya, macam mana berapa lilitan? Berapa lilitan lah apa dia punya panjang bagi roda basikal kita tu ataupun motosikal. Macam mana nak kira dia macam ni. Tengok, let's say dia bagi yang ini diameter, yang ini adalah jejari. Okey, cuba kamu salin dulu. Dah. Dah. Okey, yang lain? Dah. Okey, dah.
Okay, so kita start kan. Cikgu tunjuk yang A dulu, kamu buat yang B. Senang je yang ni, simple je. Okay, dia bagi tahu hitung lilitan sebuah bulatan. Maknanya lilitan. Kita pun tulis lilitan sama dengan, tengok maklumat diberi. Kita ada dua formula. Yang pertama jika diberi diameter, yang kedua jika diberi jejari. Kalau yang ini, A ni diberi adalah diameter. Maknanya diameter dia adalah 14. Tulis formula dulu. Lilitan adalah, kita pun pakailah formula pi d sebab diberi diameter. So pi dia tengok, pi dia bagi 22/7. Yang ni pula tengok, pi dia 3.142. Dia ada dua, yang mana-mana boleh pilih. Tapi kalau soalan tu dah bagi yang ini, pakai yang ini. Jadi kita pun ganti, pi dia adalah 22/7. Okey, darab D dia bagi. Dia adalah 14. Okey, boleh sambung tekan kalkulator, berapa nilai dapat? Berapa? 22/7 darab 14. 44. 44. Okey, betul. So, 44. Jadi, ini adalah lilitan bagi bulatan ni. Contohnya, kalau ini adalah roda. Okey, so kita dapat lilitan bulatan bagi roda ini adalah 44. cm ke cm square? Cm saja. Sebab dia lilitan kan. Dia macam ibaratnya kita segitiga, kita nak cari dia punya lilitan. Ini berapa, panjang ini berapa, panjang ini berapa. So, dia hanya cm saja. Kalau luas, barulah cm square. Jadi, dia adalah 44 cm. Okey, cuba kalau kamu buat B pula. Pakai formula yang mana? Formula yang kedua lah kan, sebab diberi jejari. Okey, cuba. Dah. Okey, betul tak? Jawapan dia 133.85. Kamu dapat? Betul. Okey. So, itu yang pertama yang kita belajar, iaitu berkaitan macam mana kita nak dapatkan nilai lilitan bagi sesuatu bulatan. Dia ada dua formula. Yang mana formula pertama adalah pi d, formula yang kedua adalah 2 pi j. Cikgu nak pakai yang mana? Satu kan bila dapat soalan. Tengok soalan tu. Soalan nak mana? Kalau dia bagi diameter, carilah pakai formula pi d. Kalau soalan bagi radius, pakailah 2 pi j. Okey, tapi cikgu bagi hint dululah. Kebanyakannya kita akan belajar sampai ke tingkatan 5 kita akan pakai formula ni. 2 pi j. Jarang kita pakai pi d. Okey? Okey, so sekarang ni bila kita dah tahu bulatan, kan kita nak tahu pengiraan suatu bulatan kan. Tadi adalah lilitan. Sekarang ni macam mana pula untuk kita dapatkan bagi luas. Kita belajar dulu segitiga adalah macam ni kan. Bagi segitiga kita nak cari lilitan dia, kita tambah je lah kat sini. Dia punya perimeter kan. Kat sini tambah dekat sini. Okey, sama juga kalau luas. Luas segitiga adalah macam ni kan. 1/2 kali base kali height. Itu untuk segitiga. Tapi let's say kalau bulatan macam mana? Tadi kalau lilitan tu pi r atau pi d. Kalau luas kita pakai formula ni. Pi j kuasa 2. Nak cari luas keseluruhan. Okey. Kita ada bumi. Macam mana nak cari luas bumi ni? Kita pakailah formula pi j kuasa 2. Okey, cuba kalau kamu buat untuk soalan ni. Sama juga macam yang tadi. Masukkan je dalam formula dia. Buat soalan A dengan B. Luas, sambil-sambil tu kamu boleh tengok apa yang cikgu buat ni. Pi j kuasa 2. Pi dia bagi. Tengok di setiap soalan dia akan bagi nilai pi dia. Kita tak payah pening-pening. Tak payah hafal pun tak apa. Tapi bila kita dah selalu buat, kita akan get used tu lah. Kita akan tahu nilai pi adalah 3.142 ataupun 22/7. Okey, tengok kalau yang A ni dia bagi tahu je diameter. Tapi rumus luas dia hanya bagi pi j, dia tak ada bagi pi d. So kamu hanya perlu bahagi je lah. Radius dia adalah bukan radius jari. Bahagi je saja dulu. Sebab diameter ni kan panjang dia kan. Jari adalah 10 bahagi 2. So 5. Masukkan. Tekan kalkulator. Siap bagi tahu ya. Okey. So cikgu repeat balik untuk yang baru masuk. Okey, yang baru masuk. Cikgu rasa kamu dah sempat salin yang ni kan. Okey, yang baru masuk hari ni kita sambung belajar dalam bab 5 bulatan. Okey, dalam bulatan ni hari tu kita dah belajar tentang lilitan, bahagian-bahagian bulatan kan. Ada lilitan, ada lengkup minor, ada lengkup major dan sebagainya tu.
Okey, lepas tu kita juga belajar ada beberapa ciri tu. Ada 5 tapi dekat sini dia tulis 3 saja. Jejari, 2 perentas. Ini kita belajar yang minggu lepas. So hari ni kita belajar apabila melibatkan pengiraan dalam bulatan. Macam mana kita nak dapatkan nilai ni lah. Kalau kita nak kira bulatan, lilitan dia berapa? Kita tak boleh pakai pembaris. Kita tak boleh nak pakai tali ukur. Kalau bulatan tu kecil bolehlah kita pakai tali ukur. Tapi kalau bulatan tu besar, macam mana? So, dia ada formula dia untuk kira tu. Okey, ini adalah 3 perkara yang kita belajar dan satu term yang baru kamu akan kenal adalah nilai dia pi. Okey, sorry. Sebutan dia, term dia, nama dia adalah pi. Okey, ejaan dia pi kalau dalam bahasa Inggeris, yang ni PAI untuk dalam bahasa Melayu. So, ada boleh banyak tulis, cara tulis macam-macam. Jangan tukar, jangan pening. Tiba-tiba kalau ada cikgu ni buat pi macam ni, ada cikgu buat pi macam ni, semuanya sama saja. Okey, itu yang pertama lah kita akan kenal. Yang term ni kita akan pakai sampai tingkatan 5 selagi mana kita belajar bahagian bulatan. Okey, jadi ini yang pertama kita belajar iaitu lilitan. Cara nak ukur lilit ni ada 2 formula. Iaitu formula pertama, lilitan dia pakai formula pi d. Formula yang kedua kita pakai 2 pi j. Yang mana satu kita nak pakai, contoh kita ada soalan suruh kira lilitan, bulatan. Jadi kita ada 2 formula ni. Macam mana yang mana satu kita nak pakai, kita depends on kalau soalan tu bagi diameter, kita pakai formula ni. Tapi kalau soalan tu bagi jejari, kita pakai formula yang ini. Okey. So far okey yang baru masuk? Dah penat kan? Okay, tak apa. Cikgu cuba untuk mempercepatkan. Okey, so ini kami buat latihan tadi. Kita buat latihan tadi. Ini kalau diberi diameter, kita pun tulis lilitan sama dengan pi d. Kita masukkan nilai pi. Pi ni dia akan bagi dalam setiap soalan nilai pi ni. So, jangan takut. Okey, pi ni memang sesuatu benda yang kita guna dalam mengira suatu bulatan. Okey, kalau ini dia bagi 22/7, kita pun masukkan nilai pi 22/7. Masukkan nilai diameter, kita akan dapat nilai ni. Same goes to lilitan ni. Kalau diberi lilitan, kita pun pakai 2 pi j. So, 2 darab tengok pi dia bagi 3.142 darab dengan jejari kita. So, kita dapat nilai ni. Dan sekarang ni apa yang kamu tengah belajar adalah luas. Kita nak cari luas bulatan keseluruhan ni. Okey, jadi kita pakai formula pi j kuasa 2. Okey, jadi kalau soalan diberi, ini soalan pertama adalah diameter, bahagikan dulu untuk dapatkan jejari. Tengok, ingat jejari adalah diameter dibahagi 2. So, ini adalah jejari dia. And then kita masukkan dalam formula luas pi j kuasa 2. Dia pun bagi tahu pi ni adalah 22/7. So kita masukkan 22/7 darab jejari kita adalah 5. Tapi jangan lupa ada kuasa 2 untuk formula ni. So kita dapat ini dan kalau ini pula sama juga jejari. Pi j kuasa 2 masukkan nilai pi 22/7 darab juga dengan j 7. So kita dapat 154. Okey. Semua dah dapat ke? Okey, dapat. Okey, betul dapat 78.57 dengan 154. Okey ya. Okey, so yang ni abaikan je. Cikgu terlupa nak padam. Ini yang PHP yang lepas. Okey, klasifikasi 5 sifat simetri. Ini yang lepas. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari pula panjang lengkuk. Okey, tadi kita belajar lilitan. Yang mana lilitan tu bila diberi satu bulatan, kita nak cari lilitan dia. Okey, ukur lilit ni ke semua. Tapi let's say kalau kita nak cari separuh saja. Ini lilitan, ini lengkuk. Okey. Kita nak cari nilai ini saja. Kita nak pakai formula yang mana? Tak boleh pakai dah formula tadi 2 pi r atau 2 pi j ataupun pi d. Sebab itu untuk keseluruhan. Dia akan bagi satu formula baru. Ini formula dia. Yang mana panjang lengkuk bahagi 2 pi j sama dengan theta per 360. Okey, cuba kamu salin dulu soalan ni. Lepas tu nanti kita buat sama-sama. Dah. Okey, yang lain? Dah ke? Cikgu sambung supaya kita boleh habis awal lah. Okey, so kita baca soalan ni. Ini kita pakai, dia ada 2 formula. Tapi terus pada yang ni. Okey, yang mana panjang lengkuk 2 pi j sama dengan theta per 360. Okey, bila diberi soalan, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang dengan jejari 14 cm. Okey, kita keluarkan nilai J dia. J dia adalah 14. Dari pusat origin lah O.
hitung panjang lengkuk minor. Hitung panjang lengkuk minor. Okey, kita tak boleh nak pakai formula ni. Formula ni suruh cari lilitan, 2 pi j atau pi d. So akan ada formula baru. Okey, PQ minor ni lah mencangkung pada theta dia adalah 60. Kita pun tulis theta bersama dengan 60 pada pusat. Tulis jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Kalau perasan soalan ni tidak diberi nilai pi, sepatutnya dia akan bagi tahu pi adalah 22/7 ataupun 3.142. 3.142. So kita boleh pilih lah nak yang mana satu. Okay, contoh kalau kita nak ambil yang ni. Jadi kita pun salin balik formula dia. Panjang lengkuk per dengan, sorry lah tulisan cikgu lari sikit, 2 pi j sama dengan theta per 360. Soalan tanya panjang lengkuk. Jadi dia nak maklumat ini. Panjang lengkuk bagi PQ. Jadi bila kita nak yang ni, yang selain daripada dia, kita pindah ke sebelah kanan. Okey, jadi kita tulis panjang lengkuk theta per 360 darab 2 pi j. Okey, bila kita dah dapat macam ni, masukkan maklumat yang diberi. Okay, kita tulis juga panjang sama dengan theta dia adalah 60. Okey, 360 darab dengan 2. Pi ni tak diberi, jadi kita ambil je 22/7. Kamu boleh pilih yang mana satu kamu nak. Sebab kalau kamu tekan kalkulator pun 22/7 ni kita dah akan dapat 3.142. Jadi boleh pilih yang mana satu. Bila dah dapat macam ni, cuba tekan kalkulator kamu dapat berapa. 14.67. Okey, betul. So yang lain dapat macam tu juga ke? 14.67. Okey. So macam tu je cara kira dia. Mudah saja. Okey. So panjang lengkuk, yang ni kita akan belajar, kita belajar yang inilah untuk cari lengkuk kalau diberi separuh saja. Okey, now kita nak belajar luas pula. Tadi kan dia sebenarnya pecahan je. Tadi kita belajar perimeter, lepas tu lilitan, lepas tu kita belajar tentang luas. Okey, perimeter ni keseluruhan lah. Lepas tu kita belajar tentang luas. Okey, sekarang ni kita nak, tadi pula kita dah belajar kalau perimeter tu separuh saja. Kat sini. Jadi ada formula dia. Sekarang ni kita nak cari luas kalau separuh juga. Ini formula dia. Ini yang terakhir kita akan belajar untuk hari ini. Sekejap, ada yang nak masuk. Okey. Okey, jadi kita nak cari, sekarang ni kita nak cari pula luas untuk separuh ini. Macam mana? Dia ada sama juga, dia ada formula dia. It's okay, jangan takut. Banyak betul formula kena hafal ni. Jangan takut, senang je. Okey, jadi macam mana? Sama juga, kita pun, cuba kamu salin dulu contoh 15 ni. Kita akan buat sama-sama macam tadi. Dah cikgu. Dah. Okey. Okey, so mari kita tengok. Sama juga dia pakai formula yang ni. Yang atas ni dia hanya terangkan. Jadi kita hanya pakai formula yang ini saja. Luas sektor AOB dan pi j kuasa 2 sama dengan theta 360. Kalau kamu perasan, dia hampir-hampir sama je. Panjang lengkuk. Kat sini panjang lengkuk. Dia beritahu. Lepas tu, sorry. Ni panjang lengkuk 2 pi j. Sama juga yang ni. Luas sektor pi j kuasa 2. Formula luas tu. Okey, tak apa. Kita tengok dulu latihan dia. Okey, keluarkan maklumat. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat pada origin. Jari dia adalah 21 mm. Okey, kita pun keluarkan jari. Okey, cikgu buka sikit kan. Kamu pun boleh salin dekat buku kamu. Jari adalah 21 mm. Okey, hitung luas sektor minor MON. Dia tak bagi tahu juga nilai pi. Jadi kita pun letak je pi sama dengan 22/7. Okey. Jadinya kita pun salin balik formula dia. Luas sektor. Kalau yang ni AOB. Kalau ini MON. Pi
E kuasa 5. Okey. Theta ni dekat rajah dia dah bagi tahu theta adalah 1. So kita keluarkan maklumat dia. 100 juga. Okay, and then kita nak cari luas sektor MON. Jadinya kita pun pindahkan mana yang kita tak nak tu letak kat sebelah kanan. So luas sektor MON. Theta 60. Okay, bila dah dapat macam ni, masukkan je maklumat yang kita dah ada. Dah siap ke? Dah. Dah. Okay, dapat berapa? 385. Okay, yang lain betul dapat 385? Betul. Betul. Okey, itu sahaja. Dapatlah. So, yang ini ada soalan dia lah. Ini yang soalan yang bila kita campur-campur semua. Ada relik luas, ada perimeter, ada ini. Inilah soalan yang last lah, apa? Menjana kecemerlangan ni. Okey, sebelum kamu buat ni, sekarang pun dah 12.22. Tinggal 10 minit lagi. Okey, jadi cikgu buat conclusion dulu boleh? Kita sempat, kita buat. Kita tak sempat, jadikan sebagai kerja rumah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, yang lain boleh ya? Okey, so sambil cikgu buat ni. Apa ni? Kita pun kita tambah page baru. Okey, kamu tolong cikgu. Bagi tahu apa yang dia nak. Okey, so hari ni untuk minggu ini kita belajar bab berapa? Bab 5. Okey, bab 5 apa tajuk dia? Bulatan. Okey, betul, bulatan. Yang ni kamu boleh salin lah sebab ini memang dah conclusion untuk keseluruhan apa yang kita dah belajar. Okey, bab 5 bulatan. Dalam bab 5 bulatan ni dia ada pecah kepada 5.1, 5.2 dan 5.3. Okey, 1, 2, 3. Okey, tengok sini 5.1. 5.1 nama dia adalah macam tengok sifat bulatan. Sifat bulatan. Okey, manakala 5.2 nama dia adalah sifat simetri perentas. Sifat simetri perentas. Dan yang ketiga adalah 5.3 yang kamu belajar adalah lilitan dan luas bulatan. Ini yang kita belajar hari ini. Lilitan dan luas bulatan. Kita highlight sikit. Okey. So, dalam 5.1 ni sebenarnya kamu kena belajar macam mana nak lukis bulatan. Pakai protector tu lah. Pakai dia punya jangka lukis. Tapi disebabkan kamu duduk kat rumah, kita belajar online, jadi dia susah sikit kita nak explain. Jadinya kita hanya terus kepada kalau masuk belajar dekat fizikal, nanti face to face, kita akan belajarlah balik yang ini. Sifat bulatan. Jadinya kita terus kepada daripada kita lukis bulatan tu, kita terus tahu tentang bahagian bulatan. Okey, boleh kamu bagi tahu cikgu apa bahagian bulatan tu? Satu, apa dia? Pusat. Yang kedua? Lilitan. Okey, yang ketiga? Jejari. Kan? Lepas tu? Diameter. Okey, kita step satu-satu lah. Diameter. Okey, lepas tu 5 perentas. Perentas. Okey, lepas tu kita masuk pada tembering. Lagi?
lengkuk. Okey, 6, 7. Lengkuk. Lengkuk ada dua. Lengkuk major dan lengkuk minor. Lengkuk major. Okey, sambil-sambil tu kamu boleh salin juga ya. Okey, dia tak ada ke tepi. Okey, 8. 8 lengkuk minor. Okey, dan 8, 9 tembereng. Tembereng major, tembereng minor ada juga kan? Major dan tembereng minor. Lagi apa lagi? Pusat, lilitan, jejari. Ada yang cikgu lepas lagi? Sektor, right? Sektor. Okey, sektor. Okey. Sektor pun sama juga. Sektor minor, measure. Lepas tu aku major dan minor. Okey, sektor major, sektor minor. Ada lagi ke? Ada. Tak ada dah. Okey, so cukup. Kelas cukup sampai 9. Okey, so cikgu rasa better cikgu padam yang ni. Lengkuk kita pecahkan macam ni. Tutup mic. Siapa punya tu? Lengkuk sektor. Okey, tutup mic. Kita tak perasan kot. Okey, lengkuk major dan minor. Dan sektor pun sektor major, sektor minor. Okey, ni yang kita belajar kelas yang lepas. And then sifat simetri perentas ni cikgu ada bagi tahu 5 kan. Okey, dan 5 tu cikgu takkan explain lah dekat sini. Jadi boleh tengok dekat cikgu screenshot. Jangan tertutup sudah. Kat sini nanti kamu salin balik. Tapi dia hanya buat 3 saja. Ini dia. Dia keluar ke? Tu ni. Nanti kamu dekat nota kamu tulislah kat sini. Jari ini sifat dia. Kita kursi masuk dekat note kita. Nanti kita tutup. So masukkan dia dekat sini. Ini adalah sifat dia. Okey. Jadi nanti dalam nota kamu salin balik. Ini. Okey, dia tak ada besar ni. Yang mana jari tu bila dibahagi. Ni semualah. Okey, dan yang ketiga adalah lilitan dan luas bulatan. Okey, kita pun ada hari tu minggu lepas ada yang tanyakan macam mana nak kira bulatan. So this is where kita belajar lilitan cara nak kira. Ada dua. Ini bulatan, ini bulatan. Ini bulatan. Sorry, dia ada 4. 2 je sebenarnya. Cumanya nak tunjuk kat kamu dia ada 4. Jadi kita akan dekat sini kita akan tengok ada 4 formula. Okey, ya. Cikgu rasa better cikgu padam kat sini. Padam kat sini. Okey. So dia ada 3 dan dia ada 4 kat bawah ni. Okay. Kacau tak? Okey, boleh. Okey, jadi yang ini adalah lilitan. Cara kita nak tahu lilitan. Dia ada berapa formula? Okay, jadi ini adalah 2 formula dia. Yang pertama adalah lilitan yang mana bila diberi radius. Diberi radius kita akan pakai 2 pi j. Okey. Tapi jika diberi diameter, kita akan pakai formula pi d. Okey, itu yang pertama. Kita nak cari lilitan ni. Okey, let me see ada apa. Okey, masih ada yang stay 15 orang. Kejap. Sebelum tu ada orang chat. Tak ada. Okey, tak apa. Terima kasih cikgu, sama-sama. Okey, so kita dah dapat lilitan ni. Sekarang ni kita nak cari luas pula. Luas untuk keseluruhan ni. Okey, yang mana stay boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, so sekarang kita nak cari luas dia. Kita dah tengok tadi dia ada formula satu saja. Yang mana formula dia adalah pi
J kuasa 2. Okey. So kita take note kat sini, jika soalan diberi diameter, jadi untuk dapatkan radius kita hanya perlu bahagi 2 untuk dapatkan radius. Radius sama dengan diameter bahagi, okey, tak boleh kita buat bahagi satu-satu. Okey, sini dia punya radius pula, sorry. Kamu mana boleh tak campur, tak boleh. Kita kena pakai, boleh pakai bahasa Melayu. So ini adalah jejari. Jejari sama dengan diameter bahagi 2. Okey, itu. Yang seterusnya luas. Okey, bila kita dah dapat keseluruhan, macam mana pula kalau kita nak cari jika separuh saja? Ni kita potong kek, kita nak cari ini saja. Ataupun kita nak cari ini saja, lengkup minor atau lengkup major saja. Macam mana? Dia ada formula dia. Okey, macam mana? Macam cikgu pun tak hafal. Sebab benda ni boleh kira je. So, kita akan pakai formula dia panjang lengkup. Okey, kita pakai pen lain sikit. Okey, panjang lengkup. Bahagi dengan 2 pi j sama dengan theta bahagi dengan 360. Okay, ada yang baru nak masuk ke? Mak ai, Azwa Wa'id baru nak masuk ke? Dah habis kelas dah sayang? Ke kamu tukar Google ni? Okay. Jadinya ini pula, jadi inilah formula dia untuk dapatkan panjang lengkup. Okay. And then last kali bila kita nak cari luas sektor. Luas sektor kat sini. Kita pakai pen lain. Dan luas sektor, tak boleh. Luas sektor bahagi dengan pi j kuasa 2 sama dengan theta 360. So ini perkara yang kita belajar untuk bab 5. Okey, semua dah siap ke Salin? Cikgu nak tutup dah ni? Baik, cikgu. Oh, ada lagi? Husni, tak keluar? Okey, tak keluar. Okey. So ini saja. Tapi kalau kamu rajin, kamu boleh je pindahkan kat sini. Tukar kat sini. Panjang lengkuk saja. Panjang lengkuk. And then kamu pun pindahkan 2 pi j ni duduk kat sini, and then 2 pi j kuasa 2 ni pun duduk kat sini. So kita dapat standalone luas sektor saja. Kat sini. Sektor luas sektor. So inilah yang kita belajar. Duduk kat sini. Benda tu duduk kat sini. Dia standalone je kat sini. Panjang lengkuk dengan luas sektor. So itu saja yang kita belajar.